Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang berhormat Datuk Yang Dipertua, Yang amat berhormat Datuk Menteri Besar, ahli-ahli Exco Kerajaan Negeri Terengganu, rakan-rakan yang berhormat dan pegawai-pegawai kerajaan. Pertama sekali, marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Ta'ala dengan kesempatan masih lagi kita meneruskan agenda kita dan meneruskan ucapan pada petang yang mungkin tuan-tuan pun makan kenyang dah kedah. Petang-petang ni pula mengatuk. Kalau tidur memang sedap ni. Pun begitu, saya ingin merakamkan rasa syukur kepada Allah Ta'ala sebagaimana yang juga diucapkan oleh rakan-rakan kita di atas kemenangan kita di dalam PRU yang ke-15 baru-baru ini. Dan yang menang, hendaklah kita terus bersyukur dan jangan lupa daratan dan jangan sombong. Yang tidak menang, mudah-mudahan semua yang tidak menang akan terus bersabar dan jangan sampai hilang pertimbangan, sebab kita sebenarnya mempunyai Tuhan. Kita ada Tuhan, kita ada Allah untuk menjadi tempat bergantung kita walau dalam keadaan apa sekalipun yang berlaku kepada diri kita dan juga masyarakat kita. Dan terima kasih serta tahniah juga kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar kerana membentang bajet memacu Terengganu berdaya tahan. Saya rasa bajet yang sangat prihatin kepada keperluan rakyat, memenuhi semua aspirasi dan juga keperluan daripada sekecil-kecil masyarakat sampailah kepada masyarakat warga emas dan semua kaki tangan kerajaan dan juga swasta ataupun orang muda menerima kesan daripada bajet yang dibentangkan ini. Dan saya menarik perhatian kesejahteraan institusi keluarga yang diperuntukkan oleh kerajaan sebanyak 4 juta untuk menguruskan walimatul urus perdana, perkhidmatan sokongan profesional dan kesihatan psikososial dan juga kesihatan mental. Dan juga terima kasih kepada kerajaan yang memperuntukkan 50,000 untuk program kesihatan mental dan perkhidmatan kaunseling ke setiap DUN di negeri Terengganu, yang merupakan satu keperluan dalam dekad baru, terutamanya generasi muda yang perlu kepada perhatian yang serius tentang perkembangan sosial mereka dan selaras juga dengan program Minda Sihat daripada bahagian pendidikan kesihatan di Kementerian Pendidikan Malaysia untuk menangani situasi kemurungan di kalangan pelajar, emosi, kebimbangan dan juga tekanan ataupun kita kata stres yang boleh menyebabkan tindakan-tindakan di luar jangka sampai ke mereka ingin membunuh diri di kalangan pelajar. Jadi saya menyokong dan insya-Allah kita di Jabatan Pendidikan Islam Negeri Terengganu akan terus committed bersama dengan Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu untuk bersama-sama bersungguh-sungguh
untuk membina generasi muda, generasi pelajar khususnya, supaya mereka membangun dalam minda yang sihat dan sejahtera untuk menguruskan diri mereka daripada tekanan-tekanan baru, terutamanya mungkin datang daripada keluarga, kawan-kawan dan juga tekanan kepada pembelajaran di sekolah. Dan terima kasih juga kepada kerajaan kerana banyak memberi peruntukan yang khusus kepada generasi muda, dan mungkin bukan secara kebetulan dan juga mungkin kerana takdir Tuhan, takdir Allah Ta'ala yang memberi kemenangan yang besar kepada PAS di Terengganu ini, dan sokongan melebihi 80% daripada sokongan kepada Parti Islam se-Malaysia PAS datangnya daripada orang muda. Dan seolah-olah sebagaimana yang kita lihat dan kita tengok, seumpama sebagai satu hadiah kepada generasi muda yang memberi sokongan padu kepada kerajaan. Tetapi saya menarik perhatian sidang Dewan bahawa kemenangan kita baru ini bukan sekadar gelombang, bukan sekadar cetusan gelombang semata-mata, tetapi merupakan satu manifestasi ataupun hasil daripada kerja keras semua pihak, semua agensi kerajaan, sama ada yang dilantik di atas kemenangan politik seperti JPKK ataupun kaki tangan di Pusat Khidmat Masyarakat DUN yang ada di seluruh Terengganu. Saya melihat sahabat-sahabat kita di kampung, pengerusi JPKK dan juga ahli-ahli jawatan kuasa JPKK memberi satu komitmen yang padu, memberi satu komitmen istiqamah yang kuat dalam menjalankan tugas mereka membantu masyarakat, terutama semasa musim COVID pandemik dan juga musim banjir yang berlaku. Pada musim banjir dan musim COVID, saya melihat bagaimana ahli-ahli jawatan kuasa JPKK dan juga kaki tangan di Pusat Khidmat Masyarakat all out buat kerja dengan izin. Habis teh orang Terengganu kata, habis teh habis rain. Buat kerja tanpa mengira penat lelah. Dan ini menunjukkan satu suasana yang baru di mana penglibatan dan kerja buat mereka tanpa mengira politik, menyantuni semua masyarakat tanpa mengira sama ada PAS, UMNO, Bersatu ataupun mana-mana politik, mana-mana ahli politik. Dan keadaan ini memberi satu pemahaman baru, terutamanya kepada generasi muda, bahawa PAS boleh mentadbir dengan baik di negeri Terengganu, menunjukkan satu teladan yang bagus, menyantuni semua rakyat. Wakil-wakil rakyat PAS yang saya perhatikan, insya-Allah dan alhamdulillah, menyantuni semua pihak, sama ada politik, ahli-ahli politik ataupun penyokong-penyokong kita ataupun bukan penyokong kita. Dan ini memberi satu impak kepada pemahaman terutamanya generasi muda yang tidak terlalu memihak kepada mana-mana parti untuk melihat perkembangan ini dengan suatu perkembangan yang menarik, dan mereka telah menterjemahkan apa yang dialami, apa yang dilihat di dalam persekitaran masyarakat kita di atas kertas-kertas undi, sehingga kita sendiri pun tidak menjangka kemenangan yang sangat besar dan agak luar biasa. Dan mudah-mudahan momentum ataupun rentak ini, gelombang ini akan terus bersemarak sebagaimana yang ada di persekitaran kita hari ini,
Dan kita mengucapkan alhamdulillah dan tahniah juga kepada generasi muda terutamanya yang berada di luar negeri, luar Terengganu, yang balik mengundi, dan kebanyakan mereka memberi sokongan yang jelas bahawa kita mempunyai daya keupayaan untuk mentadbir dengan lebih baik, dan insya-Allah pilihan raya negeri nanti akan terus melihat kita akan terus mentadbir negeri Terengganu dengan beberapa program yang mungkin tidak ada sebelum ni, dan program-program kita, agenda-agenda kita sampai kepada rakyat bawahan tanpa ada halangan dan sekatan. Bagaimana wujudnya Air Rahman, suatu pinjaman yang mudah untuk remaja ataupun orang kita buat rumah tanpa melalui pinjaman yang ada interest. Bahkan ada potongan pula. Pinjam 100,000 mungkin bayar dalam 75,000. Yang konvensional, yang biasa ditemui dan dilalui oleh mana-mana orang. Pinjam 100,000 mungkin bayar balik sampai 200,000 ataupun 150,000. Tetapi kerajaan negeri bermurah hati mengadakan sistem Air Rahman dalam RMM, rumah mampu milik, untuk dinikmati oleh rakyat khususnya yang kurang berkemampuan. Bayaran wad kelas 3. Saya ulang balik benda ni supaya masyarakat dan diri kita menyedari bahawa walaupun kerajaan negeri Terengganu tidak ada melakukan pembangunan mega dari sudut bangunan, tetapi duit yang kita laburkan direct sampai kepada rakyat di bawah berpelbagai projek dan juga bantuan. Kad sejahtera ataupun bayaran wad kelas 3 yang tidak pernah dilakukan oleh mana-mana pihak sebelum ni. Penerima-penerima, orang-orang yang bawah B40, B40 dapat menikmati secara direct, secara terus, secara langsung. Pergi ke hospital, duduk di hospital seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Tetapi kos wad dan rawatan ditanggung oleh kerajaan negeri. Tahniah kepada kerajaan negeri dan terima kasih juga kepada semua rakyat yang mengembalikan apa yang kita beri dalam bentuk menyokong kita untuk meneruskan, insya-Allah, sampai ke penggal berikutnya dan berikutnya dan berikutnya. Begitu juga tentang pencen rakyat. Ya, Bomak, warna yang awal sangat ngeping baru lepas belah raya. Kempen ini supaya gelombang akan berterusan. Maknanya kalau belong tak akan mengecu. Tu kembang dan gelembung semua. Tapi taklah sampai pecah. Insya-Allah. Jangan bimbang, Paka. Aku bersamamu. Dan pada Isnin baru ni, ini bercakap berkenaan dengan apa yang berlaku di dalam Dun Haji. Antara masalah besar yang berlaku di tempat saya ialah masalah air di Pekan Haji yang berlarutan semenjak daripada banjir besar berlaku baru ni sampai ke sekarang, dan lebih kurang 6 bulan 7 bulan. Dan alhamdulillah pada Isnin 31 Oktober baru ni telah kami adakan perjumpaan dengan CEO 1 membincangkan masalah air yang berlarutan itu dan jaminan penyelesaian daripada satu dengan kos sebanyak 10 juta bajet untuk pengebersuaian meningkatkan keupayaan di semua 12 pan air rawat di loji Hulu Terengganu. Cuma saya ingin menarik perhatian di sini supaya agar dipercepatkan supaya tidak menjadi satu bahan untuk penduduk-penduduk menghentam. Dia penduduk-penduduk ni orang ramai biasalah. Air tak ada, sepatutnya dia tembok satu. Tapi dia tak tembok satu.
Dia tembak saya dulu, orang yang nombor 2. Pun begitu tak apalah. Saya mengucapkan terima kasih dan tahniahlah kepada satu yang cuba untuk memberi satu komitmen yang padu untuk menyelesaikan isu air ini. Dan satu lagi berkenaan dengan banjir di kawasan Aceh, khususnya di Hulu Berang. Minta izin masa sikit lagi, Tuan Yang Dipertua. Boleh? Sila. Implikasi besar kepada kejadian banjir yang selalu berlaku di kawasan Mukim Hulu Berang yang banyak merosakkan sumber pertanian, peternakan dan juga pendidikan. Di SK Lubuk Periuk, saya ambil contoh. Dan saya pernah sebut dah sekali dulu di dalam ini. Di SK Lubuk Periuk, kawasan yang sangat rendah dan memang sangat tidak sesuai sekolah itu berada di situ. Sebab apabila banjir sekejap je, hujan sekejap je, air masuk sampai ke dalam pejabat, ke dalam kelas, menyebabkan alat-alat peralatan pejabat, peralatan sekolah, pakaian-pakaian sekolah budak cepat rosak dan pelajar biasanya kalau hujan sekejapnya terpaksa balik dan pembelajaran tidak dapat diteruskan. Jadi saya mengharapkan kerajaan membuat satu kajian yang serius dan cepat, mungkin di bawah agensi JPS dan juga Pejabat Daerah ataupun Jawatan dan sebagainya, mungkin membuat satu kajian yang serius berkenaan dengan bagaimana untuk menangani isu ini, membuat satu tempatan banjir ke apa ke. Jadi kita mengharapkan kerajaan akan komited untuk membantu sekolah-sekolah yang terlibat dengan mengadakan empangan ke apa ke ikutlah yang sesuai untuk menangani kes ini. Kerana apabila berlaku banjir, yang selalu berlakunya 4 buah sekolah akan terkesan, melibatkan pendidikan, melibatkan kepentingan pelajar-pelajar di SK Betung, SK Lubuk Periuk, SK Kuar dan SK Gunung. Saya rasa memang orang Jabatan Pendidikan pun memang sangat arif dan sangat banyak berfikir untuk menangani isu ini. Jadi saya harap perkara ini akan diberi keutamaan dalam pembangunan penebatan banjir di bawah KEXA, insya-Allah. Dan sekian saja saya mohon menyokong belanjawan ini. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.